Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kita lagi para jemaah sekalian dalam siri tazkirah kita, indahnya bahasa Al-Quran, di mana kita akan bincangkan sedikit sebanyak tiap episod tentang uslub, cara penyampaian Al-Quran itu sendiri melalui bahasa yang digunakan, iaitu bahasa Arab. Jadi dalam episod-episod yang lalu kita telah fokus tentang sedikit sebanyak tentang perkataan yang digunakan. Satu perkataan itu bagaimana ia telah dipilih dan hikmah di sebalik pemilihannya. Ia memberi satu gambaran yang luas kepada kita tentang makna atau kisah di sebalik ayat tersebut, sebagai contohlah. Dan ini di antara hikmah-hikmah jika kita betul-betul mengambil masa untuk memahami bahasa yang digunakanlah dalam Al-Quran, agar kita dapat mencungkil beberapa mutiara dan lebih menghayati intipati yang disampaikan. Baik, jadi insya-Allah kita akan fokus kepada satu lagi ayat dalam Al-Quran dari sudut bahasalah, insya-Allah, agar kita dapat menghargai Al-Quran itu sendiri dan memahami maknanya dari satu angle, satu sudut yang berbeza, insya-Allah. Dan ayat yang akan kita kupaskan bersama adalah ayat 82 daripada surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyadhaku qalilan walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Maka ketawalah kamu sedikit-sedikit saja dan nangislah kamu banyak-banyak, jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai ganjaran bagi apa yang kamu telah lakukan. Sebelum kita menjawab beberapa soalan yang mungkin timbul, Allah sedang, contoh yang pertama, Allah sedang bicara dengan siapa ni dalam ayat ni, dan apakah yang dimaksudkan? Ketawa lepas tu nangis, apa ni? Macam mana nak ketawa sambil nangis, kan? Ketawa sikit, nangis banyak. Jadi relax dulu. Kita faham kisah di sebalik ayat ini. Siapakah yang ditujukan ayat ini? Jadi untuk kita memahami, kita rewind semula ke ayat yang sebelumnya, ayat 81, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nah, ini baru kita lihat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ajukan ayat ini kepada kaum munafik. Kaum munafik yang enggan, yang tidak mahu keluar untuk jihad. Nah, kan pada zaman dahulu jihad ni merupakan satu komponen yang penting untuk dakwah, untuk ajak orang-orang kepada Islam, untuk menganuti Islam, ya. Tetapi kaum munafik ini, mereka enggan. Mereka lagi rela relax, tak nak keluar jihad, nak relax dekat rumah saja. Begitulah. Dan mereka di sini dalam ayat ini diceritakan mereka happy, fariha bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Mereka
syok sendiri, diorang happy lah untuk duduk di rumah masing-masing, tidak keluar untuk jihad, yang merupakan satu perkara yang wajib untuk mereka lakukan, kerana jihad ini satu cara untuk berdakwah. Sama ada jihad itu bi amwalihim, dengan harta benda mereka, ataupun anfusihim, ataupun dengan diri mereka sendiri untuk keluar jihad. Bukan sekadar mereka sendiri enggan sahaja. Di sini Allah ceritakan waqalu la tanfiru fil har. Hatta mereka sendiri pun mereka cuba untuk ajak orang lain untuk jangan pergi ke jihad, untuk perang. Apa katanya? La tanfiru fil har. Janganlah kamu berjihad di cuaca panas. Kan luar tu panas, nanti peluh-peluh, nanti penat. Tak payahlah, relax je kat rumah. Itu kata-kata mereka umpamanya. Nampak tak liciknya mereka yang munafik ni? Mereka bukan sahaja halang diri mereka untuk ke jihad, diorang cuba untuk ajak orang lain untuk tidak berjihad. Maka inilah konteks ayat 82 itu. Ayat 82 ini Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengajukan khitab atau kata-kata ini kepada orang munafik yang dengan happy-nya, dengan rela hatinya enggan untuk tidak pergi ke jihad. Satu perkara yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman itu. Maka Allah pun katalah kepada mereka, falyadhaku qalila walyabku kathira. Maka kamu ketawa-ketawalah sekarang di dunia, qalilan. Tapi apa yang kamu rasa sekarang, happy, ketawa, syok di rumah masing-masing, itu hanya sedikit sahaja, qalilan. Namun walyabku, nanti datang hari kiamat, kamu akan nangis. Walyabku kathiran. Bukan qalilan tapi kathiran. Maksudnya awak nangis tu lagi banyak awak punya nangis. Nangis apa? Nangis tanda kesal dan sebagainya. Baik. Jadi di sini dari sudut bahasa kita lihat ada komponen yang sangat menarik lah. Dan tasmiahnya, penamaannya ada khilaf sebenarnya di antara ulama bahasa Arab. Ada yang katakan tasmiah ni tibaq, ada yang namakan tasmiah ni muqabalah. Namun saya cenderung kepada pendapat muqabalah. Jadi muqabalah ini bermaksud satu uslub, satu cara penyampaian yang menggunakan satu perkataan serta perkataan yang berlawan dengannya. Jadi di sini terdapat dua muqabalah. Falyadhaku dengan walyabku. Kemudiannya qalilan dengan kathiran. Jadi yang pertama falyadhaku dengan walyabku. Yang pertama adalah ketawa. Ketawa tanda kegembiraan. Dan yang opposite dan yang berlawan, yang bercanggah dengannya adalah nangis, walyabku, nangis tanda kekesalan dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, qalilan dan kathiran. Qalilan sedikit, kathiran banyak. Jadi di sini terdapat dua uslub muqabalah. Dan uslub muqabalah ni kita perhatikan sangat susah tau nak buat. Apabila kamu datangkan satu perkataan dengan kataan yang berlawan dengannya untuk sampaikan sesuatu perkara. Dan di sini ada sajak juga. Falyadhaku walyabku. Dua-dua akhiri dengan ku. Lepas tu ada qalilan kathiran. Dua-dua diakhiri dengan fathatain, tanwin. Ada sajak sedikit di situ. Maka
dalam Allah Subhanahu Wa Taala hendak sampaikan kisah ini, yakni ganjaran orang munafik di atas ketidakmahuan mereka untuk ke jihad, Allah sampaikan dengan satu uslub dalam bahasa Arab yang sangat padat, yang sangat cantik, yang susah nak kita karangkan pun sendiri dengan kudrat manusia ni, dengan kemahuan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dengan dengan cara yang sangat cantik. Sangat pada 4 perkataan sahaja. Ada 4 perkataan ni ada elemen muqabalah. Gunakan perkataan yang berlawan dengan dia sahaja. Sangat padat 4 perkataan ini, dan ia memberikan kita gambaran ganjaran yang dijanjikan kepada kaum-kaum munafik ini. Masya Allah. Di sinilah mutiara yang dapat kita cungkil pada hari ini, iaitu uslub muqabalah. Uslub muqabalah, Allah menggunakan satu perkataan yang berlawan dengan lagi satu perkataan 2 kali, sebanyak 2 kali dalam ayat ini, dan ia memberi kita gambaran yang sangat jelas baik tentang ganjaran yang dijanjikan kepada kaum munafik yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan perintahnya untuk ke jihad. Baik, sampai di sini sahaja sesi tazkirah kita ini. Semoga ia memberi kita sedikit sebanyak manfaat, dan semoga kita mengambil masa selepas ini untuk memahami Al-Quran dari satu sudut yang tak banyak akan pandang pun, iaitu sudut bahasa. Kerana apabila kita betul-betul memahami dan menghayati bahasa yang disampaikan dalam Al-Quran ini, kita akan dapat cungkil beberapa mutiara yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin kami buatlah. Okay. Apabila kita buat demikian, ia merupakan satu elemen tadabbur. Kita menghayati intipati Al-Quran melalui bahasanya. Baik. Okay, terima kasih sekali lagi kerana sudi mengikut episod ini, dan juga kami mengajak para jemaah untuk memberikan sokongan yang terus kepada Masjid Kampung Siglap. Boleh memberikan sokongan kewangan kepada nombor-nombor di bawah. Boleh salurkan melalui PayNow, fund transfer, dan juga website MOS sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.